hingga agama itu menang atau aku binasa kerananya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada video yang lepas kita dah cerita tentang kisah penghijrahan pertama kaum muslimin di Habsyah. Banyak perkara yang dikongsikan dalam video itu. Bagi anda yang belum lihat video ini, boleh klik pada link video di atas. InsyaAllah pada video kali ini saya akan kongsikan kisah pengislaman dua lelaki yang sangat berpengaruh di kalangan kaum Quraisy. Jom kita ambil manfaat bersama-sama. Waktu Nabi Muhammad SAW giat menyebarkan dakwah Islam kepada sekalian Arab, ketika itu juga Nabi SAW ditentang oleh sekalian musyrikin Mekah yang memusuhi Nabi SAW ketika itu. Tetapi takdir dari Allah SWT ketika penentangan terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW mendapat kecaman yang sangat kuat, maka ketika itulah dua orang yang sangat berpengaruh di Mekah memasuki agama Islam. Dua orang lelaki ini ialah Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar Al-Khattab. Dalam masa yang sama, dua orang lelaki ini juga adalah antara orang yang boleh dikatakan sangat keras dan ditakuti sekalian pemuda Arab di Mekah ketika itu. Dengan adanya pengaruh dari Hamzah dan Umar Al-Khattab ini, Islam menjadi kuat dan harapan untuk menang dalam menyebarkan agama Islam ini semakin cerah. Tetapi dalam masa yang sama, kemasukan Hamzah dan Umar Al-Khattab ini ke dalam agama Islam mendapat reaksi yang lebih kuat dari orang musyrikin Quraisy. Kaum Quraisy merasakan kalau dibiarkan sahaja Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwah secara terbuka, pasti akan memberi kemenangan terhadap ajaran Islam. Lebih-lebih lagi, apabila Hamzah dan Umar Al-Khattab telah masuk Islam, secara langsung akan menarik lebih ramai lagi orang Arab Mekah untuk menyertai Islam secara jumlah yang lebih ramai. Jadi, waktu itu, sekalian pembesar Quraisy telah buat perancangan untuk menyekat dakwah Nabi Muhammad SAW. Pembesar Quraisy telah bertemu dengan pakcik Nabi SAW iaitu Abu Talib supaya memohon kepada anak saudaranya itu berhenti dari mencela agama dan patung-patung dari agama nenek moyang Quraisy. Bukan setakat itu sahaja, sekalian pembesar Quraisy mula mengugut Abu Talib. Kata mereka kepada Abu Talib, "Hai Abu Talib, kamu adalah seorang tua yang kami muliakan dan kami hargai. Kami telah berkali-kali meminta kepadamu agar kamu melarang anak saudaramu itu. Namun kamu tidak juga melarangnya. Demi Tuhan, kami tidak dapat sabar lagi terhadap celaan-celaan kepada nenek moyang kami dan penghinaan lagi terhadap pemimpin-pemimpin dan dewa-dewa kami. Sekarang kamu pilihlah, apakah kamu larang dia meneruskan usahanya atau kami lawan dia bersama dengan kamu juga sampai salah satu di antara kita binasa." Begitulah kata-kata kaum Quraisy kepada Abu Talib. Akan tetapi ancaman ini tidak langsung berjaya kerana Nabi Muhammad SAW tetap yakin bahawa ajaran yang dibawanya ini adalah ajaran yang suci dari Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah banyak mana sekalipun ujian yang melanda, tetap Nabi Muhammad SAW meneruskan dakwahnya. Biarlah dipujuk dengan harta, wanita dan segala yang ada di bumi, namun Nabi SAW tetap dengan pendiriannya. Sabda Nabi SAW, "Demi Allah, andai kata mereka meletakkan matahari di kananku dan bulan di kiriku, aku tidak akan berhenti dari menyeru kepada agama Allah hingga agama itu menang atau aku binasa kerananya."